A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bittahiyyatil Islam. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Ahlan wa sahlan bikum marhaban biwasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ana mal insana ma lam ya'lam. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wal 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Wa ba'd. Alhamdulillah. Segala puja dan puji yang tertentu dirafa'kan bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan ta'aluk sekalian alam. Dialah Tuhan yang layak disembah dengan sebenar-benar sembah. Dan dia jugalah Tuhan yang telah menciptakan kita, yang pada asalnya daripada setitik air yang tidak bererti dinamakan ia sebagai mani, lalu disimpan di dalam sebuah empangan yang kukuh dinamakan ia sebagai rahim ibu. Dalam tempoh dan waktu yang ditetapkan, maka lahirlah kita ke dunia ini diiringi dengan nikmat-nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebesar nikmat yang kita perolehi pada malam yang mulia ini adalah nikmat Islam dan iman. Selawat beserta salam atas junjungan besar kita Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaat dan bantuan daripada baginda Nabi lah yang kita dambakan di akhirat kelak. Ke atas ahli keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti jejak langkahnya. Alhamdulillah. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala, pada malam mulia ini dapat lagi sama-sama kita berkumpul dan berhimpun di dalam rumah Allah taala yang mulia ini. Dinamakan ia sebagai Masjid Akhiriyah, Masjid Kampung Banjar, Teluk Intan, Perak, Darul Ridwan, bagi melaksanakan tuntutan fardu maghrib secara berjemaah. Lantaran daripada itu kita beriktikaf dan mendengar serta membicarakan hadis-hadis berkaitan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikupas melalui sebuah mutiara yang ditinggalkan oleh Al-Imam Abu Isa At-Tirmizi rahimahullahu ta'ala. Dinamakan dia sebagai Syama'il Muhammadiyah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada malam ini kita menyambung lagi pengajian kita pada bab yang ke-36. Siri yang lalu pada bab 35 kita telah menceritakan tentang perihalnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dhahika, ketawanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, cara senyumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, cara ketawanya baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka pada malam mulia ini kita sambung pada bab yang ke-36 dengan tajuk Babu Maja'a fi sifatin mizahur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab pada barang yang telah datang pada sifat berguraunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau dengan bahasa mudahnya bab yang ke-36, cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergurau senda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa bi'ulumihi fi kitabihi wa nafa'ani fid darainil amin.
Kata pengarang kitab rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya pada hadis ke-228, An Anas bin Malik melaporkan, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lahu ya dha udhunain. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Anas ibn Malik, wahai pemilik dua telinga. Hadis direkodkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmizi, dan At-Tirmizi mengatakan hadis ini hasan sahih gharib. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memanggil Sayyidina Anas radhiyallahu an dengan kalimat zal uzunain. Zal uzunain mana yang mempunyai ataupun yang memiliki, atau tuan yang mempunyai dua telinga. Dia katakan gitu, wahai pemilik dua telinga, zal uzunain, iaitu wahai orang yang memiliki ataupun pemilik dua telinga. Atas sebab apa Nabi panggil dia dengan demikian rupa? Kerana baginda Nabi SAW tahu dan Rasulullah arif tentang Anas ibn Malik ini seorang pendengar yang baik. Mana orang yang bila diberikan arahan, orang yang bila Nabi bercakap dia dengar dengan teliti. Seorang daripada penyampai hadis ini yang bernama Mahmud menjelaskan, Abu Usamah berkata, maksudnya Rasulullah SAW sedang bergurau dengan Anas. Nabi panggil Anas dengan nak gelaran. Pada nama dia Anas, boleh Nabi panggil Anas, tapi Nabi panggil, pemilik dua telinga, kemari. Seolah-olah begitu ayat dia, insya-Allah. Begitu kita boleh menggelarkan orang dengan gelaran yang baik-baik, dengan sifatnya baik-baik. Kalaulah dia itu seorang yang pemurah, wahai tuan yang pemurah, kita panggil begitu, boleh, tak ada masalah, asalkan perkataan yang baik kena atas pada orang tadi, dan juga perkataan yang diucapkan tadi diridai oleh pendengarnya ataupun tuan punya badan. Mentang-mentang dia beruk, kita panggil mak beruk, kata Nabi sallallahu taala. Ini kan biasa kan orang kita kan, kalau dia jenis orang yang naik kelapa sawit, kita buah kelapa ni kita panggil mak degan. Macam-macam nama kita bagi ke orang. Sallallahu taala anhu. Berdasarkan sifat dan pekerjaannya. Tapi dalam hadis ni kata penyampainya iaitu Mahmud mengatakan, hadis ini bukan Nabi panggil Anas tu hari-hari dengan Zul Uzainain, tapi itu kerana Nabi nak bergurau dengan Sayyidina Anas. Bahawa Nabi ni kalau bergurau bukan benda yang tak betul. Nabi akan mengatakan sesuatu perkara yang betul saja. Masya Allah. Inilah sifatnya gurau Nabi SAW, memanggil dengan gurauan yang baik, senang didengar oleh orang. Masya Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ini kalau mengucapkan perkataan sehingga beliau pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya Sayyidina Rasulullah? Kata Sayyidina Rasulullah SAW, ya Allah, ampunkanlah, maafkanlah orang-orang yang apabila dia mendengar perkataanku dia terasa sakit. Ni orang yang dengar perkataan aku dia terasa sakit, ganjarkanlah pahala kepada atasnya disebabkan kesakitannya itu. Ni Nabi ni manusia yang paling sopan santun, yang paling lembut lidahnya, pun kata, ya Allah, kalaulah ada perkataan saya ini menyakitkan orang, ganjarkanlah pahala pada orang tadi disebabkan kesakitannya mendengar perkataan saya. Sebab begitu sekali, Masya Allah. Jadi dalam hadis ini Nabi SAW memanggil Anas bin Malik dengan gelaran demikian rupa, menyebabkan kegembiraan buat Anas bin Malik. Kerana itu merupakan satu kunyah ataupun satu gelaran bagi kunyah ni makna gelaran, bukan kurnia. Kalau orang Arab dinamakan kunyah tu makna dinamakan ia bukan dengan nama dia. Maksudnya contoh saya Muhammad Ridwan, orang panggil saya Ridwan. Another more saya kahwin dan diperoleh seorang anak. Katalah anak sulung saya itu lelaki, dan saya namakan anak sulung saya dengan nama Murtada. Katalah nama dia Murtada bin Ridwan, insya-Allah. Maka orang dah tak panggil saya Ridwan, orang panggil saya Aba Murtada ataupun Abu Murtada, yakni bapa kepada Murtada. Dan si Murtada tadi orang tak panggil dengan Murtada, orang panggil Ibnu Ridwan. Itu namanya kinai, apa namanya, kunyah. Itulah dalam bahasa Arab panggil kunyah, gelaran. Macam Abu Bakar. Abu Bakar bukan nama dia Abu Bakar, walaupun kita tampal di dinding-dinding Abu Bakar, Umar, Osman. Abu Bakar namanya Abdullah bin Abi Quhafah bin Osman. Itu nama dia, Abdullah bin Abi Quhafah. Adapun Abu depan tu itu kunyah, Abu Bakar.
Al-bikrun maknanya anak dara, bapa kepada anak dara, kerana dia memiliki Asma dan Aisyah. Ketika orang Arab jahiliah sedang bunuh orang perempuan, anak perempuan, Abu Bakar tak bunuh anak perempuan. Jadi orang mengatakan Abu Bakar, bapa kepada bapa kepada anak dara, sampai begitu. Ada yang katakan bukan dia kerana anak dara, tapi kerana bakran. Al-bakran itu maknanya apa? Anak unta. Dia ni banyak anak unta. Dia ni saudagar unta, dia kaya dengan banyak anak unta. Orang lain punya unta banyak juga, tapi banyak dah besar. Tapi apa nama Abdullah bin Abi Quhafah ni, unta dia semua asyik beranak sampai orang kata antal Abu Bakar, engkau ni bapa kepada anak unta, masya-Allah. Sampai macam tu sekali. Masya-Allah, tu kunyah. Jadi Nabi mengatakan kepada Anas, ya zal uznain, wahai tuan empunya telinga, atau tuan yang punya dua telinga. Maknanya sebabkan sifatnya yang suka mendengar. Baik. Hadis ke-229. Ini hadis ni masyhur, kebanyakan kitab cerita tentang hadis ke-229 ni. Nabi bergurau dengan sesuatu perkara yang telah mati. Kata barang tu telah mati, dan Nabi bergurau dengan seorang kanak-kanak dengan benda tersebut. Anas ibn Malik berkata, in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yukhalituna hatta yaqulan li akhilin saghirin ya Aba Umair ma fa'alan Nughair. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergaul rapat dengan kami, sehingga baginda pernah berkata kepada adikku yang masih kecil dengan mengatakan, wahai Abu Umair, apakah yang sedang dilakukan oleh Nughair, iaitu sejenis burung kecil yang berparuh merah. Hadis ini ada penjelasan daripada Imam Tirmizi berkenaan fiqh dalam hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bergurau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergurau sehingga memberikan nama samaran kepada seorang anak laki-laki. Boleh memberi seekor burung kepada anak kecil sebagai teman bermain. Ini fiqh dia. Anak kecil dalam hadis ini iaitu saudara Anas ibn Malik daripada sebelah ibu. Namanya adalah Ibnu Abu Talha, sedangkan ibu mereka adalah Ummu Sulaim binti Malhan. Ibu Abu Talha atau Abu Umair memiliki seekor burung yang menjadi teman bermain. Pada suatu hari burung itu sakit dan akhirnya mati. Abu Umair bersedih dengan kematian burung itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergurau dengan Abu Umair bagi menghiburkan hatinya. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 ataupun ada 4 masalah fiqh dalam hadis ini. Masalah yang pertama berkaitan bolehkah kita bergurau. Jadi daripada hadis ini mengatakan Nabi bergurau senda walaupun terhadap kanak-kanak. Yang kedua, hadis ini cerita Rasulullah SAW bergurau sehingga memberikan nama samaran kepada seorang anak kecil, dipanggil sebagai Abu Umair. Masya Allah, Abu Umair. Sedangkan nama beliau bukanlah Umair, nama beliau adalah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nama dia adalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa nama dia tadi? Anas bin Malik adalah ibunya Ibu Abu Talha, sedangkan ibu mereka adalah Ummu Sulaim bin Malhan. Ibu Abu Talha atau Abu Umair, Ibnu Abu Talha atau nama dia Ibnu Abu Talha. Lalu Nabi gelarkan dia dengan Abu Umair. Saya dah sebut tadi kunyah. Kalau Ibnu makna dia anak. Sekarang cerita ni Abu Umair, bapa kepada Umair. Seakan-akan ya Abu Umair, bapa kepada Umair. Umair mana Umar kecil, masya-Allah, orang berani. Maka ketika itu dikatakan apa yang dilakukan oleh Nughair. Nughair ini adalah sejenis burung yang dikatakan kecil, paruh dia berwarna merah. Kadang kita kata burung nuri kecil tu. Yang kita kalau dalam sangkar tu kan ada burung yang kahwin sepasang-sepasang, yang hijau, merah, putih, biru tu kan, yang itu An-Nughair dipanggil, burung seperti itu. Maka Rasulullah bergurau dengan budak tadi. Kalau dengan orang dewasa tak cerita benda mati, tapi Nabi tahu budak tu sedang sedih, dan pastinya budak itu sedang nak menceritakan tentang apa berlaku pada burung tadi.
Kadang-kadang benda mati, kadang-kadang budak ni seronok cerita. Saya nampak burung tu terbang begini. Dia nak cerita. Jadi Nabi ni dia turun ataupun merendahkan dirinya untuk bergurau dengan seorang budak-budak dan nak dengar cerita budak tadi. Ya Abu Umar, maza fa'ala Nughair? Apa yang dilakukan oleh Nughair? Nughair ni macam ni. Hibur budak tadi bila flashback ataupun cerita balik tentang burung tadi. Masya-Allah tabarakallah taala anhu. Sampai takat itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menghiburkan hati orang. Walaupun hati seorang kanak-kanak yang kata kita buat remeh, alah udah mati udahlah, nanti kita beli lain, kita kata selalu begitu kan kalau budak mati ada barang dan sebagainya. Jadi dalam masalah fiqh yang kedua apa dia, masalah fiqh yang ketiga apa dia, masalah fiqh yang ketiga ialah dibenarkan memberi binatang untuk anak kecil bermain. Burung, contohnya burung, boleh bagi budak main bagi burung, boleh. Yang kedua seperti kita bagi kucing, selama mana barang tadi bukan barang yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Anak dia punya menangis beria-ria, katanya nak bela khinzir. Allah, anak bagi khinzir, tak mahu macam tu. Masya-Allah tabarakallah. Barang yang halal, barang yang suci. Atau anak dia kata, mak nak bela anjing, kata dia, sebab anjing comel, kata dia, nak bagi, tak boleh lah, kerana barang najis. Jadi hukum bagi masalah fiqh yang ketiga, dibenarkan memberi binatang ternakan atau peliharaan kepada anak kecil untuk berhibur. Ini masalah daripada hadis ini, hingga Nabi seakan-akan membenarkan pembelaan burung terhadap seorang budak kecil. Tapi untuk kanak-kanak bermain, jangan orang tua duk tu burung tak habis, insya-Allah. Kalau dari segi orang tua jangan bela burung, tak boleh. Insya-Allah berkallah. Saya ingat almarhum Tuan Haji Ghazali, Hasbullah, Tuan Haji Ghazali Hasbullah Rasa Rawang. Dia kata orang bela burung tak cerdik, insya-Allah. Sibuk bela burung luar, belalah burung sendiri, kata Nabi sallallahu taala anhu. Masya-Allah. Itu kata dia, insya-Allah tabarakallah taala anhu ya Rahman. Ala kulli hal. Tapi nak bagi tahu, untuk kanak-kanak boleh diberikan binatang peliharaan. Untuk orang dewasa tak dibenarkan. Kenapa? Kerana itu akan menghayalkan dia, akan melalaikan dia dalam melaksanakan tanggungjawab urusan. Sibuk dengan ayam jalak dia pergi kerja, tak mau. Dengan burung terkukuh tak habis-habis. Masya-Allah taala anhu ya Rahman ya Rahim. Ini dalam masalah fiqh Nabi sallallahu alaihi wasallam bergurau dengan yang demikian rupa. Masya-Allah. Jadi ini dia adalah cerita tentang Nabi bergurau dengan seorang budak kecil. Baik, hadis ke-230. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qalu ya Rasulullah, innaka tuda'ibuna. Qala na'am, ghaira anni la aqulu illa haqqan. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, adakah engkau bergurau dengan kami? Maknanya dia tanya, adakah engkau boleh bergurau dengan kami atau bergurau senda, berborak-borak dengan kami? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, namun aku tidak pernah berkata perihal yang tidak benar. Nabi bergurau dengan satu benda yang betul. Masya-Allah. Nabi bergurau dengan satu benda yang hakikatnya jadi. Ini Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Nabi tak bergurau atau Nabi tak berseluruh ataupun Nabi SAW tak buat lawak jenaka dengan barang yang mengarut-ngarut. Apatah lagi dengan barang penipuan. Dia menipu seseorang kerana untuk mendatangkan senyuman, menipu seseorang kerana untuk mendatangkan tawarian. Hakikat benda itu adalah mengundang kepada kebinasaan. Ini kata Nabi SAW, aku bergurau dengan kamu tapi tidak pernah berkata perihal yang tak benar. Benar belaka aku cakap dengan kamu. Jadi maknanya Rasulullah juga bergurau. Bila waktu Rasulullah bergurau? Ini kita kena tahu juga. Adapun Rasulullah SAW ni apabila bersama sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, Nabi akan cerita tentang perihal akhirat, kebaikan akhirat, tentang ganjaran yang Allah nak bagi, tentang nikmat yang Allah nak bagi, dan memperingatkan tentang azab yang Allah Ta'ala akan turunkan. Tetapi bilakah waktu Nabi SAW ceritakan hal dunia, iaitu ketika Nabi sedang makan dengan para sahabat.
Waktu tengah makan-makan ni, waktu tu Nabi cerita dengan para sahabat tentang dunia. Kalau nak cerita berkenaan itu, ini dan sebagainya, dalam satu riwayat diceritakan bahawa Nabi SAW pernah bercerita ataupun pernah dengar dengan sahabat-sahabat berita tentang hal keadaan semasa. Ada sahabat mungkin dia minat unta, macam kita hari ni minat kereta tak? Kita cerita kereta ni enjin dia begini. Zaman Nabi cerita unta. Unta tu unta merah, kaki dia panjang, dia punya bergerak laju begini. Nabi pernah duduk join dengar sahabat-sahabat cerita mengenai unta. Subhanallah ta'ala. Kelebihan kenderaan tu, dan Nabi masuk, dan Nabi ada kalanya menambah ataupun memberikan tips lagi. Tu kalau nak laju lagi kena ini. Jadi maknanya kalau jadi imam ni bukan cerita akhirat saja. Subhanallah ta'ala. Nak join cerita tentang lori, nak cerita pasal kereta, boleh juga tak? Kerana Nabi juga bercerita dengan para sahabat hal berkaitan dunia. Ni masya-Allah ta'ala. Supaya imbang. Kenapa? Dunia ni adalah tempat untuk mencucuk tanam ataupun mencari bekal untuk akhirat. Di akhirat tu waktu tuai dah, tak boleh nak semai-semai dah. Jadi inilah waktu yang paling sesuai dunia ini dimanfaatkan. Jadi itu sebab sahabat tanya Rasulullah, masa duduk dengan Nabi tu, ya Rasulullah, innaka tuda'ibuna, tuda'ib ya Rasulullah, apakah engkau boleh berjenaka dengan kami? Ataupun ya Rasulullah, adakah engkau berjenaka dengan kami juga ya Rasulullah? Kata Nabi, naam, ya, saya juga berjenaka dengan awak, saya juga buat lawak. Jadi mana sahabat ni bukan sentiasa mukanya keras melihat Nabi. Sahabat ni bukan sentiasa mukanya itu tadi terpanah, dia ketakutan semata-mata. Tapi bila duduk dengan Nabi, mereka rasa bahagia kerana keseimbangan yang dibawa oleh baginda Nabi SAW. Lantaran dari itu, kita boleh mengatakan juga bahawa tidak menjadi suatu kesalahan jika bergurau dengan teman-teman asalkan bukan penipuan. Dia nak bergurau dengan kawan, yuk, cepat. Kenapa? Rumah kamu terbakar, kata Rasul. Rumah kamu terbakar. Kawan kelam kabut, start motor balik rumah, tengok elok rumah aku. Kata dia bengiang lah, kata, apa kau kata rumah aku terbakar? Alah saja nak bergurau dengan mereka, takkan tak boleh, kata dia. Nak buat lawak benda yang tak betul. Bahkan itu mendatangkan kemarahan. Itu kata musibah tadi tu. Yang pergi cari musibah, pergi buat lawak atau jenaka dengan barang yang tak betul. Masya Allah, tabarakallahu ta'ala. Ada Masya Allah. Ini dia. Kadang-kadang minta maaf, pasangan pun serupa juga. Baru ni jadi isu kan, Masya Allah. Ni sebagai menyambung lisan je. Suami kursus di Kuala Lumpur, bininya buat lawak. Malam ni saya nak keluar dengan ex saya, kata dia. Masya Allah. Malam ni saya nak keluar, saya nak lari dengan ex saya, kata dia. Kawan daripada Kuala Lumpur balik tengok bini dekat rumah, bagi penampar di kedai. Pam, sedar. Isteri terkejut. Subhanallah ta'ala. Laki kata, aku ni tengah kursus, kau buat macam ni, masalah ni. Lepas tu suami lepas sepak tu, start kita pergi sambung kursus. Patah balik pergi Kuala Lumpur. Isteri update dalam status, nak bergurau pun tak boleh, kata dia. Masya Allah. Nak bergurau pun tak boleh. Bergurau dalam masalah rumah tangga bukan macam tu guraunya. Masya Allah. Dalam rumah tangga ni gurauan yang mendatangkan keharmonian, bukan bergurau dengan barang yang mendatangkan kerisauan. Ini bergurau barang risau. Bang tak balik, saya bunuh diri bang. Nak bergurau kan, Masya Allah tabarakallah ta'ala, tak kena. Itu jadi risau orang. Masya Allah tabarakallah ta'ala. Bergurau ni biar barang yang datang kesenangan. Bergurau ni biar datang barang yang menghiburkan. Masya Allah tabarakallah ta'ala. Ini begitu cara Nabi SAW. Dia pergi update, dia kata, jadi apa salah saya, kata dia. Masya Allah. Pergi pejabat kadi nak tuntut cerai, katanya suami sepak dia. Suami tu tengah bertukar rumah kerja, dia pergi buat risau kawan baliklah. Masya Allah tabarakallah ta'ala. 4 jam perjalanan daripada rumah ke Kuala Lumpur. Masya Allah tabarakallah ta'ala. Ini cerita betul ni, bukan rekaan. Insya Allah baik. Itu sebab gurau biar letak pada tempatnya. Kalau dia bergurau dengan sesuatu perkara yang tak sepatutnya, tak kena dengan tempatnya, ini namanya zalimun. Zalim, iaitu menzalimi bagi pihak yang mendengar. Kenapa maksud zalim? Tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Gurau tu tak sesuai pada tempatnya. Apa maksud adilan? Al-adil ni bukan makna ada 2 biji limau ataupun 4 biji limau, engkau 2 biji, engkau 2 biji. Adil. Tak. Itu kesamarataan. Sama rata orang dapat 2, orang 2. Tapi kalau adil, badan orang ni besar, badan orang ni kecil, ni dia makan 3, ni makan 1, kita bagi dia 3, dia bagi dia 1. Itu adil. Apa dia? Meletakkan sesuatu pada tempatnya.
Lawan bagi adil, zalim. Zalim apa dia? Tak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi nak adil kita hatta dalam bergurau, iaitu letakkan gurauan itu pada tempat yang sesuai. Ini orang baru lepas kematian keluarga diajak bergurau. Sesuai ke betul? Masya-Allah. Kan tak sesuai. Masya-Allah taala anu. Orang baru lepas bercerai diajak bergurau. Masya-Allah taala. Orang baru lepas ditimpa musibah ajak bergurau kerana nak menghiburkan hati. Tak kena lah tu, itu zalim namanya tu, tak kena pada tempat. Hadis ke-231. Apa kata Anas ibn Malik radhiyallahu an melaporkan anna rajulan istahmala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala inni hamiluka ala waladin naqatin an-naqati faqala ya Rasulullah ma asna'u bi waladi an-naqati faqala sallallahu alaihi wasallam wa hal talidu ibila ila an-naqud. Ada seorang lelaki meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya dibawa menaiki tunggangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada lelaki itu, "Aku akan beri kamu menunggang anak unta betina." Lelaki itu berkata, "Wahai Rasulullah, apakah yang akan aku lakukan dengan anak unta betina?" Jawab Rasulullah, "Bukankah unta betina akan melahirkan unta yang lain?" Subhanallah taala. Ini satu gurauan Nabi SAW apabila ada seorang laki-laki, anna rajulan istahmala Rasulullah SAW, dia datang Rasulullah, boleh tak saya bawa saya jalan-jalan? Macam tu lah Rasulullah, boleh tak bawa saya bersia-sia? Ini budak ni lelaki ni kata. Faqala, kata Nabi, inni hamiluka, nescaya hari ini aku akan naikkan kau, aku akan bawa engkau naik apa? Ala waladin naqati. An-naqati ni makna unta betina. Naqah, an-naqah unta betina. Ibil, al-ibil tu anak dia. Jadi an-naqah ni mak dia. Aku akan bawa kau naik unta betina. Aku akan bawa kau naik anak unta betina. Adakah anak unta jantan? Mana ada unta jantan beranak? Allah Taala. Semua unta keluar dari unta betina. Jadi Nabi punya lawak tu nak ceritakan, aku bawa, macam orang tanya, asal daripada mana? Asal perut ibu. Asal daripada mana? Asal perut ibu. Orang tanya duduk di mana tak? Menetap di mana? Orang dengan bahasa mudahnya, asal daripada mana kan? Asal perut ibu. Nak tanya balik, ada ke orang asal perut bapak? Masya-Allah. Ada bapak mengandung melahirkan anak? Tak ada. Memang benda tu ada dalam jenaka Nabi SAW. Orang kata apalah lawak bodoh, kata dia. Bukan lawak bodoh, benda tu memang adalah jenaka yang benar. Benar betul lah, memang semua unta daripada unta betina. Ataupun ada tak unta yang keluar daripada unta yang keluar daripada perut keldai? Keldai beranak-beranak anak unta. Tu sebab dulu ada persoalan tanya, apakah perbezaan, apakah yang ada pada beruang tak ada pada anjing? Benda tu ada pada beruang, tak ada pada anjing. Soalan dia, insya-Allah lama juga benda, apa yang ada pada beruang tak ada pada anjing? Orang pun cakap anak beruang. Anak beruang. Mana ada anjing anak beruang? Anak anjing lah, mana ada anak beruang? Soalan hadis tu macam mana cerita dia? Nak kata apa? Rasulullah kata, boleh. Nanti aku bawa kau naik unta, anak unta betina. Faqala, kata laki-laki, ya Rasulullah, ma'asna'u bi waladin an-naqatin, kata dia, ya Rasulullah, apakah yang dapat aku lakukan dengan anak unta betina? Seolah-olah biasanya orang Arab ni, kalau dia nak berjalan jauh ataupun nak ronda-ronda, unta yang sesuai jadi kenderaan ialah unta jantan. Unta jantan kuat, boleh jalan pusing-pusing macam tu. Jadi sebabkan dia dengar anak unta betina, unta jantan tu pun keluar daripada unta betina. Mana ada unta jantan keluar daripada unta jantan? Masya-Allah barakallah. Dia lain, tiap makhluk Allah Ta'ala ni lain. Ada yang jenis beranak atas persegamaan. Unta dengan unta betina, unta jantan, unta betina bersegama. Yang bunting unta betina, yang beranak unta betina. Ini cerita dia, unta jantan bawa diri. InsyaAllah tabarakallah. Sebab dia ada kerja lain, dia nak bawa orang. Orang Arab ni dia tak naik atas unta betina. Atau unta betina tak naik, kerana unta betina ada rahim. Bila ada rahim yang akan memberikan kekayaan pada mereka, mereka tak naik atas unta betina. Ada pula binatang yang dia bersegama, mengawan, betinanya bertelur. Ataupun betinanya, kita katalah betina bertelur ya. Betinanya bertelur,
kemudian jantan yang mengeram. Ni ada penguin. Penguin kalau dia bersegama dengan penguin jantan, penguin betina, nanti penguin betina bertelur, penguin jantan tolong mengeram. Dia panggil gitu. Ada pula binatang yang jantan dan betina bersegama, yang bunting jantan. Itu kuda laut. Subhanallah taala. Kuda laut yang melahirkan anak-anak kuda laut tu ialah kuda laut jantan. Kuda laut betina dia tak mengandung. Dia sampai begitu sekali punya Allah punya kekuasaan. Kalau nak cerita. Tu sebab ada National Geography dia tunjuk beruang kutub makan penguin. Ada pernah tengok? Beruang kutub makan penguin, insya-Allah. Saya tanya dengan pelajar saya, pernah tak tengok National Geography dia buat dokumentari beruang kutub makan penguin? Insya-Allah. Ada ustaz kata dia. Saya kata mengarut. Macam mana beruang kutub nak makan penguin? Burung kutub duduk kat kutub selatan, penguin duduk kat kutub utara. Dia tak mana ada penguin duduk kat kutub selatan. Kan itu sebab burung penguin ni boleh hidup lagi. Kalaulah penguin duduk satu tempat dengan burung kutub, habis dah hari ni penguin tu. Subhanallah taala. Ni bijaksananya Allah taala. Masya-Allah tabarakallah taala. Jadi kita cerita bab unta tadi ni, masuk National Geography dah pula. Masya-Allah tabarakallah taala. Baik. Jadi lagi tu kata Rasulullah, apa yang dapat aku lakukan dengan anak unta betina? Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukankah unta betina yang melahirkan unta yang lain? Anak unta jantan pun unta betina yang keluarkan. Jadi betul lah aku kata anak unta betina. Semua unta tu lahir daripada unta betina. Nabi buat lawak lah kononnya berjenaka dengan sahabat tersebut. Masya-Allah. Baik. Anas bin Malik melaporkan pada hadis ke-232, anna rajulan min ahlil badiyatin kana ismuhu Zahiran wa kana yuhdi ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hadiyata min al-badiyati fayuhajjizuhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza arada an yakhruja faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna Zahiran badiyatuna wa nahnu hadiruhu. Ada seorang lelaki daripada kampung yang bernama Zahir. Zahir ni saudara. Pada suatu hari baginda datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membawa hadiah daripada kampungnya. Apabila baginda pulang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi bekal kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Zahir adalah bekalan barangan kampung untuk kita dan kita adalah bekalan barang untuk kotanya. Wa kana yuhibbuhu wa kana rajulan damiman fa atahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yawman wa huwa yabi'u mata'ahu wahtadanahu min khalfihi wa huwa la yubsiruhu faqala man hadha arsilni faltafatan fa'arafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faja'ala la ya'lu ma alsaqa dhahratu bisadrin nabiy sallallahu alaihi wasallam hina arafahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka kepada Zahir walaupun beliau memiliki wajah yang tidak menarik. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi menemui Zahir. Ketika beliau sedang menjalankan perniagaannya, tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memeluk Zahir daripada belakang. Zahir tidak dapat melihat siapakah orang yang memeluknya daripada belakang itu. Zahir berkata, "Siapakah ini? Lepaskan aku." Dia menoleh dan mengetahui rupa-rupanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berada di belakangnya. Tanpa membuang masa, Zahir merapatkan lagi badannya dengan dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi meraih keberkatan. Faja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Man yashtari hadha 'abda?" Faqala ya Rasulullah, "Idza wallahi tajiduni kasidan." Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Lakin 'inda Allah lasta bikasidin." Atau qala anta 'inda Allahi ghali. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, berteriak, Nabi berteriak. Pada ketika itu Nabi kata, "Siapakah yang mahu membeli hamba sahaya ini?" Zahir membalas, "Wahai Rasulullah, demi Allah, engkau akan menyaksikan aku ni tak laku." Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
tetapi di sisi Allah engkau bukan tidak laku, atau tetapi di sisi Allah engkau sangat berharga. Ni Nabi SAW dia ada orang rapat, nama orang tu Zahir. Sayangilah orang yang nama Zahir. Subhanallah taala anhu. Maka ketika itu ni sahabat Nabi SAW, Zahir ni datang daripada satu kampung. Itu dia kata wa kana rajulun min ahli badiyah al-badawi, orang badiyah, orang badui. Makna orang ni kulit gelap. Ni orang Arab kulit gelap. Masya-Allah. Mula-mula barangkali kerana ketidaklawanya, tak cantiknya dia tu. Masya-Allah. Maka ketika itu Nabi SAW selalu mendapat hadiah ataupun barang daripada kampung. Orang kampung datang bandar. Mekah ni bandar. Orang kampung Banjar pergi Kuala Lumpur ziarah anak-anak. Masyaallah taala. Ketika ziarah anak, dia bawa lah barang-barang kampung. Apa tu barangnya tu, cik ni? Cepedak apa nama dia? Mandai. Mandai, katanya makanan orang Banjar, mandai. Mana di Kuala Lumpur ada mandai sama. Jadi di sini bawa mandai, maknanya ketika mana nak balik kampung Banjar, orang sana bekalkan pula barang KL. Subhanallah, nak balik tak ada duit, anak duit. Abang KL duit lain tak? Anak ambil lah duit ni buat belanja balik. Dalam cerita ni apa kata dia? Anna Nabi yuhadi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam hadiyatan, al-hadiyah minal badiyah. Iaitu dia bawa hadiah daripada kampung yang barang ni tak ada di bandar. Dan apa kata Nabi? Fayuhajjizuhu Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada an yakhruj. Dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memberikan apabila baginda pulang, iaitu Zahir tadi nak pulang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula memberikan bekal kepadanya. Dia bagi bekal. Nah, ambil lah roti ni bawa dalam perjalanan. Nah, ambil lah susu ni bawa balik dalam perjalanan. Orang kampung ni kalau ke bandar tak ada apa carinya. Barang yang ada di kampung tadi cukup dah. Jadi apa yang dia dapat tu hanyalah bekal untuk dia balik saja, cerita dia. Maka Rasulullah pun gelarkan Zahir ni dengan gelaran apa? Kata Nabi SAW, inna Zahiran badiyatuha wa nahnu hadiruhu. Sesungguhnya Zahir itu adalah pembekal. Kata-kata Zahir itu ialah pembekal ataupun import export, cerita dia. Kita kata perkataan Arab dulu dia lembut. Kita kata sesungguhnya Zahir itu adalah pengimport, kami ini pengeksport. Salah macam tu ayat. Betul ke ayat tu? Import masuk dah, ekspor keluar. Maksudnya sungguhnya Zahir itu ialah pengimport, kami pengeksport. Dia bawa masuk barang ke tempat kami bagi dia barang bawa balik keluar. Salah macam tu. Nabi menggelarkan inilah import export. Sampai macam tu ayat dia. Bak kata mak cerita apa itu pimpang pikpot. Pimpang pikpot kata dia, insya-Allah. Rupanya import export. Insya-Allah tabarakallah taalaan. Habis cerita tu dapat dia gelaran sebagai pengimport dan pengeksport. Insya-Allah tabarakallah taalaan. Ni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya nak habiskan hadis ni je cerita ni. Baik. Satu hari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke pasar. Dan pasar ni tempatnya Zahir meniaga. Dia bawa barang daripada kampung, dia meniaga di pasar. Nama pasar tu Pasar Banu Qainuqa. Di Pasar Banu Qainuqa ni tengah sibuk-sibuk dia meniaga. Nabi datang pelan-pelan daripada arah belakang Zahir, lalu Nabi peluk. Ini badui tak pakai baju. Subhanallah taala, masya-Allah. Lalu Nabi SAW peluk, nak nunjukkan Nabi SAW ini tak kira siapa, Nabi boleh bergurau. Ya, masya-Allah. Nabi peluk sahabat yang dipandang oleh masyarakat ketika itu jelek. Ini orang kulit hitam. Kita ada kadang keresisan, insya-Allah. Orang kulit putih tak mau kawan dengan kulit hitam. Orang kulit hitam mengharap orang kulit putih, insya-Allah. Tapi tidak pada Nabi. Nabi datang kepada Zahir, Nabi grip. Kita punya grip nak. Insya-Allah. Nabi peluk dia. Nabi pegang. Maka Zahir ketika itu terperanjat. Man huwa? Man? Siapa ni? Siapa ni? Kata masya-Allah. Lepaskan saya. Lepaskan. Maka hidungnya, kata guru kami, hidungnya tercium bau Nabi SAW. Kerana wanginya baginda Nabi SAW. Maka itu sebab dalam hadis ni kata apa? Maka dia datang kepada baginda Nabi SAW. Ya, yuhibbuhu wa kana rajulan damiman. Damiman mana wajahnya hodoh. Mana wajahnya tak menarik dipandang orang. Orang mudah jemu tengok muka dia. Aduh, dia ni lagi muka tak berapa nak cantik, muka tak menarik perhatian, kulitnya gelap. Fa'atahun Nabi sallallahu alaihi, Nabi pun datang yauman wa huwa yabi'u ma tada'ah. Ketika dia sedang meniaga, yabi',
meniaga. Ketika tu Nabi datang padanya, wa yahtadanahu minan khalfi. Nabi datang, Nabi peluk akan belakang dia, wa huwa la yubsiruh, tetapi dia tak nampak. La yubsiruh, dia tak nampak. Insyaallah. Ketika dia tak nampak, lalu dia kata, man haza, siapa ni? Arsilni, lepaskan aku. Arsilni, apa, utuskan aku, lepaskan aku, bebaskan aku. So lagi arsilni. Faltafatan fa'arafan nabi. Faltafata ni maknanya dia menoleh dengan nak peluk, macam kena peluk macam nak menoleh, bukan boleh nampak sangat Nabi SAW pun, tapi dia kerana cinta dia tu, dia kenal baginda Nabi SAW. Bila dia tolehkan sedikit, nampak sedikit daripada barangnya Nabi, seperti rambut Nabi, janggut Nabi, baunya Nabi, tu dia panggil faltaqfata fa'arafa Nabi SAW fa'ajala la ya'lu ma al-saqa zahrahu. Dia tahu Nabi peluk, dia makin ke belakang lagi, mendekat pada Rasulullah SAW, dan dia tak jerit lagi, mahadha man hadha farsilni, lepas aku, tak ada. Maka dia makin seronok dalam pelukan baginda Nabi SAW. Ni dia orang seronok, bukan orang rimah. Mana Nabi bergurau ni nampak sampai orang suka. Kita kong lepas tu orang tak suka lah. Tapi sahabat ni mula menggeliting bila dia tahu tu Nabi, dia senyap, dia berikan tubuhnya. Maka tertawan, kita sebut tertawan. Dia ni ditawan oleh Nabi SAW. Aku dapat kau, kata Nabi SAW. Maka ketika itu dia merapatkan badannya, belakangnya itu bisadri, dengan dadanya Nabi SAW, hina arafahu, sehinggalah bagi meraihkan keberkatan bagi diri Nabi SAW tadi. Faja'ala Nabi, maka bekerjalah Nabi itu tadi, maka melakukanlah akan Nabi akan apa? Wa yaqul man yashtari hadzal abdi, siapa nak beli hamba ni? Maknanya kan Nabi dah dapat tawan. Bila Nabi dah tawan orang tu, siapa nak beli hamba ni? Masya-Allah, tabarakallah ta'ala. Siapa nak beli? Siapa nak beli? Ketika itu kata si Zahir, ya Rasulullah, idza wallahu yajidu min kasidan, engkau takkan dapat jual aku ni jelek, bodoh ya Rasulullah. Engkau tak dapat apa melainkan kerugian ya Rasulullah. Penatlah engkau menjerit ya Rasulullah. Seolah gitulah kata. Penat je pakai Rasulullah, mana ada orang nak beli saya. Orang bukan suka tengok saya. Itu sebab Piramli kan cerita masa jual hamba, ingat tak? Dan cerita Abu tu kata kasih bukalah dia punya muka, kasih bukalah dia punya muka. Mesti tengok muka dulu baru boleh beli, kata Rasul. Maknanya dalam nak beli hamba kena tengok dia cantik ke tak cantik. Kalau dia ni tak kenan di mata, tu kita sendiri pun dalam rumah, Allah Ta'ala ajar pada Nabi supaya bagi tahu kita doa, Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana, wahai Tuhan kami, hablana, kurniakan kepada kami, azwajina, para isteri, wa zuriyatina, dan anak-anak kepada kami, yang mana isteri dan anak-anak itu menjadi qurrata a'yun, penyejuk mata. Kami tengok dia tenang aja, kami tengok dia seronok aja, insya-Allah. Ini dah, bini kadang lawa macam ratu cantik dah, masya-Allah tabarakallah taala, tapi balik tengok nak bergaduh, balik tengok nak bergaduh. Ni itu amalan doanya apa? Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata a'yun. Jadi penyejuk mata. Bukan sejuk mata kita aja, dan kita pula minta peranan kita, qurrata a'yun ni waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikan kami ini sebagai imam yang muttaqin, yang bawa mereka ke jalan yang lurus, insya-Allah. Kalau takat asyik nak tengok orang je elok, diri sendiri tak mau elok, tak boleh juga. Itu sebab dalam ajaran doa tadi apa dia? Minta pada Allah keluarga kita pandang elok, dan mereka juga seronok dengan kita sebagai imam yang memimpin mereka. Ni masya-Allah. Tapi dalam cerita ni laki-laki ni, hamba ni tadi Zahir ni, dia tak lawa. Dia kata, Rasulullah, kalau engkau jual aku takkan dapat apa-apa melainkan kasidan. Kasidan ni mana? Kerugian je. Buat penat je kamu manggil ni Rasulullah. Maka ketika itu dikatakan oleh Rasulullah SAW, Rasulullah pujuk dia. Ini kita cerita gurau daripada perbuatan. Tadi Nabi bergurau dengan percakapan, sekarang gurau dengan perbuatan. Apa kata dia? Lakin indallah lasta bikasidin, tapi engkau di sisi Allah takkan rugi, kata Rasulullah. Kalau aku jual engkau ni pada Allah, soalan lagi ni ayat dia, kalau aku jual engkau pada Allah, aku tak rugi pun. Memang kau ni apa kata Nabi? Anta indallah ghali, engkau ni dekat Allah mahal, insya-Allah. Kalau aku jual engkau dekat Allah ni mahal ni, insya-Allah, kerana ketakwaan dan cinta engkau kepada aku, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Panjang syarah cerita Zahir ni sebenarnya, kata guru kami rahmatullah taala. Ya masya-Allah.
Tapi namun apa daya kita dapat mengambil sedikit manfaat daripada dengan rasa kecintaan kepada baginda Nabi SAW, dengan sifat dan perwatakan yang dibawa oleh baginda Nabi SAW, tanpa mengira orang tu marhain atau bangsawan, orang itu kerabat ataupun orang miskin, orang itu adalah daripada rakyat ataupun raja. Maka Nabi bergurau senda dengan semuanya tanpa mengira status dan bangsa. Tapi gurau Nabi itu ikut juga. Kalau gurau dengan orang kaya, cakap orang kaya lah bergurau dia. InsyaAllah. Gurau mungkin kena berkancawan tim macam ni ke? Allah Ta'ala bergurau macam tu. Wallahu'alam. Tapi Nabi lah antara orang yang tahu mana yang munasib. Al-munasib ni maknanya yang sesuai dengan seseorang itu tadi. InsyaAllah nanti kita akan sambung cerita tentang Hasan Al-Basri, yang mana dia menceritakan tentang seorang perempuan tua datang kepada baginda Nabi SAW, minta doa masuk syurga. Masya-Allah, tabarakallah ta'ala. Oh, tinggal satu je lagi. Tak apa, kita ceritakan datang lah tu. Masya-Allah, tabarakallah ta'ala. Kita akan cerita tentang Hasan Al-Basri bercerita yang seorang perempuan tua datang pada baginda Nabi SAW untuk minta masuk syurga. Apa jawapan Nabi? Itu kita akan sambung pada siri akan datang. Apa dia ni? InsyaAllah. Jadi sebelum kita tangguh pengajian kita pada malam yang mulia ini, salah silap tutur bicara saya, apalah saya sampaikan kalau tidak bertepatan dengan murad kitab, kepada Allah Jalla Jalaluhu wal Azam saya minta ampun. Kepada barisan ayahanda, ibunda, adinda dan kekanda sekalian yang saya nyusun 10 jari, mohon maaf. Aku qali hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. InsyaAllah malam ini kita bacakan tahlil untuk Muhammad Nur bin Abdul Hamid. Ila hadratin nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaina